Assalamualaikum, salam sejahtera semua kepada warga Malaysia. Harap semua sehat dan dalam keadaan yang ceria hendaknya. Ah, 2-3 hari ni kalau kita tengok isu yang hangat, bila mahkamah dah buat keputusan berkenaan dengan kes basikal lajak yang melibatkan kematian, di mana 8 orang remaja lah. Kes ni berlaku 5 tahun lepas. Mahkamah pun dah jatuhkan hukuman kepada pemandu yang melanggar tu lah, 6 tahun penjara dan denda RM6,000. Saya tak nak ulas dari segi keputusan mahkamah. Bila melibatkan hal mahkamah ni, hal undang-undang, biar mahkamah pihak berkuasa yang menentukan. Cuma ada beberapa poin yang kita nak ulas lah. Pertama, kita boleh ulas bila ada pihak yang bercadang dan dah buat petition pun supaya pemandu yang melanggar ni dibebaskan daripada hukuman ni lah. Cuma sukalah kita nak komen, suka kita nak ulas. Poinnya ada beberapa poin lah kita nak ulas lah kan. Kalau ikut kes ni, apa yang berlaku ni, kepada ibu bapa, tolonglah pantau anak-anak mereka. Kena pantau. Kalau anak tak ada kat rumah tu, kena ambil peduli lah, kena ambil risau. Ini dah pukul 3 pagi, nak buat apa? Kan tak kira lah, mesti kena pantau sampai pukul 3 pagi kan. Nak buat apa kan? Keduanya, kedai pun kena ada tanggungjawab lah. Kalau tengok ada basikal yang nak buat pengubahsuaian tu, jangan ikut, jangan buat kan. Pihak berkuasa pun kena tegas lah. Nampak je basikal lajak ni yang tak ada brand, kalau macam motor, kalau pun boleh kena saman, basikal saman je, sita je untuk kebaikan. Tak perlu pun. Kerajaan pun haramkan je basikal lajak ni, tak ada apa memberi keuntungan pun. Tak perlu pun. Dah jelas benda ni bahaya. Sebab kita selalu, ramai orang yang post kan pengalaman macam mana basikal lajak ni. Pada saya, nak buat apa? Tak ada apa-apa benda yang penting pun. Sukan pun, kalau kita tengok pun, Malaysia ni tak boleh nak pergi ke mana pun kalau dalam acara sukan. Kalau betul kau nak jadi, kau nak menguasai dalam dunia basikal lah, kuasai. Tengok dekat sukan Olimpik, berapa banyak ada jenis-jenis sukan yang melibatkan basikal. Ada ke anak Malaysia yang sampai ke tahap tu? Tak ada kan. Jadi kerajaan fikir kan, mungkin kerajaan boleh sediakan lita ke, sediakan dana ke. Sebab sebenarnya anak-anak muda ni, mereka ada minat, ada kemahuan, ada keberanian. Jadi daripada buat benda yang merugi kan, macam basikal lajak ni yang tak ada apa-apa dan membahayakan kepada diri sendiri, baik kerajaan buat kan benda yang lebih memberi manfaat kan. Itu serba sedikit lah kita nak komen. Lepas tu, kepada pemandu, kita nak salahkan 100% kepada pemandu pun tak boleh juga lah kan. Tapi ini melibatkan hal mahkamah, hal undang-undang, saya tak nak komen lah. Cuma ada beberapa poin yang kita boleh cakap lah. Contoh kalau kita memandu di waktu malam, dalam keadaan jalan yang gelap, jalan yang berbukit-bukit, ada selekoh, walau macam mana cara pun, kalau pukul 3 pagi tak banyak kenderaan, kereta mesti ada lampu.
Kalau kelajuan kita tu tak berapa laju, kalau ada objek di depan, InsyaAllah kita sempat break lah. Kecuali kalau kita laju ini kita tengok susah lah kita nak macam mana kita nak padankan dengan kejadian ni, sebab kita pun tak ada kita pun tak tahu apa yang berlaku, tak ada CCTV kita pun tak tahu berapa kelajuan pemandu, dan kita pun tak tahu kalau kita sendiri yang berada dalam keadaan sedemikian, tiba-tiba ada objek di depan kita tak sempat break pun, kita pun tak tahu. Cuma untuk pemandu kena hati-hatilah, walaupun kita naik kereta, walaupun kita di atas jalan raya, sentiasa kena berhati-hati. Sebab banyak yang bawa kereta ni membelok tak bagi signal. Lepas tu ada pula yang dah belok bagi signal belok. Mana sekolah yang dia belajar pun tak tahulah. Kan? Sepatutnya cikgu pun dah ajar dah. Sebelum belok tu berapa saat dah bagi. Ini tak tahulah. Dia bagi signal belok. Ini ada juga manusia yang macam ni. Dan lagi tak boleh pakai, langsung tak bagi signal. Lepas tu ada juga pemandu yang dia buat macam jalan tu dia seorang je. Dia tak kira lah kat sebelah dia ada motor. Kita sebagai pemandu kereta ni sentiasa kena alert. Sebab tu dekat kereta kita ada cermin pandang belakang, cermin sisi, ada bahagian blind spot. Tak salah kalau kita tengok kan. Maksudnya kita kita lebih berhati-hati. Itu lebih bagus. Harap kes ni pun kalau kita tengok pun janganlah ada pihak yang politikkan, jadikan ia isu perkauman. Biar mahkamah yang tentukan. Kan? Mahkamah dah keluarkan, kalau ada apa-apa mungkin dia boleh buat di mahkamah rayuan. Biar mahkamah yang tentukan. Orang-orang di luar sana, tak kira lah berbangsa apa pun, jangan jadikan isu ini. Kalau kita tengok komen, kadang-kadang kita pun tak faham. Dekat Malaysia ni masih lagi konon-kononnya kita orang Malaysia. Tapi kalau tengok komen, kalau kita baca satu persatu, kita boleh nilaikan lah, kita boleh fahamkan lah. Jadi janganlah isu ni dijadikan isu perkauman, dipolitikkan. Jangan. Sebab kalau kita nak jadi hakim, kita nak jadi pihak-pihak yang berkenaan, tak perlulah, biarlah mahkamah yang tentukan. Kita tak berada di tempat kejadian, kita pun tak bolehlah komen begitu begini. Sebab tu saya bab undang-undang, bab mahkamah, saya takkan komen. Saya lebih suka nasihat yang ulas dan nasihat isu yang berkaitan lah, supaya benda ni tidak berlaku lagi, benda ni tidak berulang lagi. Isu ni melibatkan kematian. Walaupun kita sukar lah, kita nak komen pun benda ni sukar kan. Cuma nasihat saya macam tadi, jangan jadikan isu ni isu perkauman. Kalau nak jadikan benda ni isu perkauman, itu yang masalahnya. Sebab pihak sini begini, pihak sini begini, pihak sini begini, tak ada kesudahan. Kan? Biar mahkamah yang tentukan. Bukan anda yang tentukan. Kalau anda yang tentukan, tak gunalah ada mahkamah. Biar mahkamah yang buat keputusan, biar mahkamah yang jatuhkan hukuman. Sebab ini melibatkan kematian. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kan, kalau kita tengok di media sosial lah, macam-macam komen, begitu begini, begitu begini. Semua tu sebenarnya tak menyelesaikan pun. Diharap kita sama-sama berhati-hatilah kepada pemandu. Jadikan ini pengajaran.
sentiasa kita berhati-hati sebab kita bawa kereta, kita kena faham selaju mana pun kereta kita tak tahu mungkin ada objek di hadapan. Ada lembu melintas ke, tak pasal-pasal. Contoh kan, kita kena sentiasa berhati-hati. Buat anak-anak muda pula yang kalau yang masih lagi nak meneruskan minat dalam basikal ni, buat betul-betul, ikut saluran yang betul. Kan, daripada buat basikal aja, nak buat apa? Tak ada sistem brake, nak buat apa? Lepas tu yang paling pelik pukul 3 pagi kat highway. Aduh, nak buat apa? Kadang-kadang kita rasa pun kan pelik. Isu-isu ni kalau dipanjangkan, semua pihak beri komen. Itu yang kalau kita tengok tak ada kesudahan pun. Kepada pihak yang buat petition, itu hak anda. Cuma tujuan apa anda buat petition? Itu saja. Kalau tujuan anda baik, tak ada masalah lah. Tapi kalau tidak baik, harap diperbetulkan lah. Sebab Malaysia ni ada undang-undang. Malaysia kita ada mahkamah. Jadi biar pihak berwajib yang menentukan. Kan, kita nak komen pun sebenarnya susah lah. Sebab kita pun tak tahu berapa kelajuan pemandu berkenaan, keadaan jalan. Itu semua pun benda yang berkaitan. Sebab tu dalam isu ni kita tak boleh nak mempertikaikan. Kita tak boleh mempertikaikan apa yang mahkamah dah keluarkan. Cuma kita boleh beri nasihat lah. Nasihat kepada pemandu, nasihat kepada ibu bapa, kerajaan. Macam poin-poin yang saya cakap tu. Dan yang paling penting, jangan jadikan isu ni isu yang melibatkan perkauman. Dekat Malaysia ni tak habis-habis. Kata nak menyatukan, tapi ada pihak yang masih lagi nak isu perkauman. Nak buat apa? Kita duduk Malaysia ni, kita dah termaktub dengan undang-undang. Kita dah termaktub dengan perlembagaan. Tak perlu kita kacau hak orang lain. Tak perlu kita nak kacau agama lain, bangsa lain. Kita nak hidup harmoni. Okey, saya rasa cukup lah ulasan kita. Semoga apa pun kita doakan yang baik-baik kepada ibu bapa, anak-anak yang meninggal tu. Kita ucapkan takziah lah. Semoga mereka tabah. Kepada pemandu pula, kita doakan, kita harap benda ni selesai lah dengan baik. Dan kepada semua orang Malaysia, jadikan ini satu pengajaran. Setiap apa yang berlaku tu, jadikan pengajaran. Kerajaan pun jadikan ini iktibar, supaya kita sentiasa sama-sama. Kalau dah tahu benda ni mudarat je terus, haramkan je terus. Kedai-kedai pun kena bertanggungjawab. Kalau ada budak-budak muda yang konon-konon nak buat, jangan bagi peluang. Pihak berkuasa, contohnya polis, nampak je sita, saman. Jangan bagi peluang. Sebab benda ni kita tak tahu. Di lain hari, di lain masa, kalau berlaku kejadian yang sama, melibatkan nyawa. Bila dah melibatkan nyawa, tak ada apa guna pun. Kan? Baik kita cegah dulu sebelum benda ni berlaku. Okey, harap semua dalam keadaan yang terkawal lah. Kita nak semuanya dalam keadaan yang baik. Kita nak masyarakat Malaysia ni bersatu padu, saling menghormati. Harap perkongsian ni kita sama-sama ambil iktibar lah. Dan saya minta maaf lah kalau ada kata-kata saya yang mengguris mana-mana pihak. Saya tidak berniat pun. Just ini pandangan peribadi saya, dan hanya sekadar kita saling nasihat menasihati, tegur menegur. Kalau suka dengan ulasan saya, boleh komen, boleh like, boleh subscribe. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua orang Malaysia.
Yang penting kita sentiasa dalam keadaan yang saling menghormati dan hidup harmoni.